menerima vaksin jenis Pfizer yang telah tiba pada hari Ahad lalu serta lalui proses pemantauan 30 minit dengan selamat tanpa apa-apa masalah maupun kesan sampingan sepanjang tempoh pemantauan. Nanti boleh tanya Tan Sri apa perasaan Tan Sri tadi. Selain daripada Perdana Menteri dan KP Kesihatan, turut menerima vaksin adalah 4 petugas barisan hadapan, iaitu pertamanya Encik Clement anak lelaki Marai Francis, seorang pemandu di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Yang kedua, Encik Khairul Ashraf bin Muhammad Yassin, seorang penolong pegawai perubatan di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Ketiga adalah Puan Sheila Melissa Sikil, seorang jururawat di Klinik Kesihatan Precinct 9 Putrajaya. Dan yang keempat, Dr. Tan Yi Lim, iaitu pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Precinct 9 Putrajaya. Perdana Menteri serta para penerima vaksin yang lain akan menerima suntikan dos kedua selepas jangka masa 21 hari, iaitu pada 17 Mac bagi melengkapkan dos penuh, iaitu 2 dos untuk Pfizer. Dengan bermula program imunisasi kita, sebanyak 532 buah pusat pemberian vaksinasi akan beroperasi dalam fasa 1 dan akan memulakan proses vaksinasi secara berperingkat. Buat masa ini tidak semua PPV telah menerima vaksin mereka memandangkan jumlah dos vaksin yang telah diterima masih lagi terhad. Jumlah ini akan meningkat dari masa ke semasa mengikut jadual penghantaran yang akan kita umumkan dari masa ke semasa. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa Yang Berhormat telah umumkan tadi pendaftaran bagi vaksin ini telah pun dibuka melalui aplikasi MySejahtera dan boleh dilakukan update kepada aplikasi menerusi platform iOS, Android ataupun Huawei. Semalam pada awalnya heboh di media sosial menyatakan bahawa hanya pengguna Apple saja boleh mendaftar. Sebenarnya ini tidak benar. Kita sebenarnya telah menghantar permohonan mengemaskini aplikasi MySejahtera untuk semua sistem operasi talian bimbit pada waktu yang sama. Tetapi platform-platform ini mengambil tempoh masa berbeza untuk memaparkan perubahan yang telah dibuat kepada platform masing-masing. Sukacita saya umumkan bahawa walaupun hari ini kita telah mengumumkan pendaftaran melalui MySejahtera secara rasmi, tetapi oleh kerana update telah dibuat pada hari semalam dan ada yang telah melaksanakan update pada hari semalam, saya ingin mengumumkan bahawa setakat jam 2.45 petang tadi kita telah menerima 465,081 pendaftaran untuk vaksin setakat ini, dan saya jemput orang ramai yang belum lagi melaksanakannya untuk update ataupun muat turun aplikasi MySejahtera dan boleh buat selepas ini. Selepas anda berjaya mengemaskini MySejahtera, sebuah logo vaksinasi COVID-19 akan terpapar dan seterusnya ikut saja arahan yang telah dinyatakan. Secara ringkasnya, anda perlu mengesahkan maklumat, kemudian dia menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan kesihatan anda. Ini saringan kita untuk mendapati sama ada sesuai ke tidak menerima vaksin, dan seterusnya tekan butang hantar. Maklumat yang anda hantar ini akan dipadankan dengan maklumat yang terkumpul dalam MySejahtera seperti rekod kesihatan daripada pusat kesihatan kerajaan maupun swasta. Sama ada anda telah mendaftar pada hari semalam ataupun hari ini ataupun akan mendaftar selepas ini, tarikh serta masa untuk anda menerima vaksin masih lagi tertakluk kepada fasa yang ditentukan. Doesn't matter whether you register today or yesterday or tomorrow. If you don't have any comorbidities, if you are less than 60 years old, if you're not differently able, then you'll still be in the third phase. But we will take into account that you registered early, so you will be placed in the front of the first phase. Jadi jangan khawatir atau bimbang sekiranya anda belum masih lagi menerima apa-apa maklumat temu janji. Temu janji akan kita hantar kepada sistem ataupun aplikasi MySejahtera apabila kita dah kenal pasti seorang individu itu sudah tiba masanya mengikut fasa. Saya minta semua yang muat turun MySejahtera untuk memasang push notification.
Ya, sebab push notification ini akan membolehkan anda melihat sama ada appointment vaccination itu sudah tiba ke tidak dalam telefon MySejahtera. Semua maklumat yang diterima melalui pendaftaran akan diproses bagi membolehkan pihak kerajaan untuk menyediakan senarai penduduk di Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi mengikut keutamaan fasa 1, 2 dan 3. Contohnya, sekiranya anda layak berada dalam fasa kedua, anda akan diberi temujanji lebih awal berbanding dengan fasa ketiga. Manakala bagi mereka yang lain pula, keutamaan pemberian vaksin pada fasa ketiga juga berpandu kepada zon lokasi tempat tinggal, sama ada merah, kuning ataupun hijau, seperti mana yang dinyatakan dalam buku panduan program imunisasi. Sekiranya dalam tempoh terdekat ini kita mampu mengembalikan semua lokaliti kepada zon hijau, Badan Bertindak Imunisasi COVID CITF akan membuat penilaian risiko yang mengambil kira kepadatan penduduk sesuatu tempat serta kebarangkalian berlakunya penularan dalam sesuatu lokaliti. Ini adalah sangat penting bagi membolehkan kerajaan merancang faktor logistik, terutamanya bekalan stok vaksin serta kerahan sumber manusia, termasuklah untuk menyediakan pusat vaksinasi berskala besar. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa ada juga bertanya mengenai pendaftaran tanggungan dependence, dependence untuk vaksinasi menerusi MySejahtera. Contoh, kita nak daftar ibu bapa kita yang berada di kampung dan sebagainya. Untuk makluman, semua kemudahan ini akan tersedia pada pertengahan bulan Mac. Pada pertengahan bulan Mac, we will have the dependent features in MySejahtera where you can register your dependents. Kalau lebih awal lagi, saya akan umumkan nanti bila function ini sedia diguna pakai. Nanti ini boleh membolehkan anak-anak mendaftarkan ibu bapa mereka yang tidak mempunyai MySejahtera bagi penerimaan vaksin. Sukacita saya umumkan juga bahawa pendaftaran melalui laman sesawang vaksincovid.gov.my dan talian hotline akan bermula pada 5 Mac depan. Sekarang ini kita boleh daftar melalui MySejahtera. 5 Mac boleh daftar melalui laman sesawang vaksincovid.gov.my dan juga hotline taliannya akan kita umumkan kemudian. Pada masa yang sama, pendaftaran secara manual juga akan diperkenalkan di klinik kesihatan dan hospital kerajaan. Akan ada kaunter pendaftaran vaksin COVID-19 khas di hospital dan juga klinik. Kita juga akan menggerakkan program sukarelawan untuk menjayakan program bantuan outreach bagi kawasan pedalaman nanti. Berkenaan dengan temu janji, ada banyak perkara yang kita nak umumkan malam ini. Ada untuk pada hari ini, berkenaan temu janji juga, seperti yang kita ketahui, fasa kedua akan bermula pada bulan April. Penerima vaksin akan mendapat pengesahan tarikh dan lokasi pusat pemberian vaksin 2 minggu sebelum tarikh yang ditetapkan. Tempoh masa ini kami fikirkan adalah mencukupi bagi membolehkan setiap penerima membuat persediaan awal dan sewajarnya, termasuklah jika ibu bapa atau golongan risiko perlu mengatur pengangkutan ke PPV. Dalam tempoh masa 2 minggu ini, para penerima vaksin akan diberikan peringatan sama ada melalui aplikasi MySejahtera, panggilan telefon ataupun SMS. Okey? Ini soalan, apa soalan? Ya, semulanya program imunisasi ini merupakan salah satu PPV. Adakah wajib yakin PPV dan juga boleh semua seperti ini? Dan soalan kedua ialah bagaimana tentang golongan guru-guru yang berisiko? Adakah sudah golongan guru-guru yang ada PPV? Okey. Pertamanya, berkenaan dengan PPV di seluruh negara, segala persiapan PPV di seluruh negara sedang dijalankan dengan rapi. Dan kami percaya bahawa apabila dimulakan di negeri masing-masing, kita menjangkakan ia akan berlangsung dengan lancar dan dengan selamat. Semua persiapan sedang dilaksanakan sekarang, termasuklah simulasi, termasuklah kita menguji sistem pendaftaran melalui MySejahtera. Untuk makluman tadi, semua pendaftaran yang dilaksanakan pada hari ini dilaksanakan melalui sistem MySejahtera, sehinggalah scanning of the vaksin punya vial, supaya kita dapat tahu, contohnya Tan Sri Dr. Hisham dapat vaksin suntikan daripada vial yang mana. That's the system yang kita sedia ada. Untuk
55,000 guru itu, kita dah terima senarai itu dan kita sedang usahakan dalam mesyuarat task force tadi dah bincang, esok pun kita akan bincang lagi supaya mereka dapat diberi vaksin sebelum sesi perbukaan sekolah. Setakat hari ini, hari ini ada dosis tambahan, nanti kita akan keluarkan pernyataan apa nanti dengan detail untuk penghantaran ini. Wali, PF dengan DG telah menerima vaksin, so adakah pemantauan secara terbuka akan dilakukan terhadap mereka untuk meningkat remaja ada komplikasi? Saya minta Tan Sri jawab soalan ini. Jadi kita lihat sekarang ni dalam kita gunakan MySejahtera untuk pemantauan. Jadi kalau ada komplikasi dan sebagainya kita boleh laporkan, tak ada masalah. Jadi kita lihat vaksin ni sebagai satu titik permulaan penamatan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. YB, sejarah YB hari ini MIKP 4 orang di belakang juga sejarah mungkin YB boleh ceritakan kenapa mereka terpilih, ada kata random ataupun ada definition tertentu. Kita telah memilih penerima pada hari ini berdasarkan kepada skop-skop kerja dalam sektor kesihatan. Jadi kita ada medical officer, kita ada pembantu kawal kesihatan, kita ada jururawat dan kita ada seorang pemandu ambulans to show that we are covering the health sector as widely as possible. Termasuklah nanti contract workers di hospital yang terlibat dalam pencucian dan sebagainya. They are included in the first phase. I feel good because the needle that we use is the finest needle. That's number one. Second is actually the volume that we use is 0.3 mils only. So there's no pain at all. So I think everything went on well and I feel very good. Okay. Dia tidak akan bermula serentak, dia ada jadual dia mengikut ini ada jadual dia Ustaz? Amirul? Ini maklumat yang dikemas kini setakat ini. Di bulan Persekutuan akan mula pada 1 bulan Mac, Selangor 25 hari bulan, Perak 1 hari bulan Mac, Selangor 25 Februari Kelantan 2 hari bulan Mac, Johor 1 hari bulan Mac, Sabah 4 hari bulan Mac, Pahang 26 Februari, Melaka 2 Mac, Sarawak 26 Februari, Kedah 28 Februari, Perlis 1 bulan Mac, Terengganu 26 hari bulan Mac, Negeri Sembilan 2 hari bulan Mac. Ini maklumat yang tepat setakat sekarang. Maybe when are you and You ask him first. bila expected kita dapat Mas Sejahtera? Bila expected? Kita daftar Mas Sejahtera akan panggil. So you haven't decided lah maksudnya? Mas Sejahtera yang tadi daftar semalam saya daftar, so dia akan keluar dalam Mas Sejahtera bukan giliran saya untuk sampai. Sama lah. Kasih ada rasa something tu pening ke apa ke? Ada rasa apa-apa. Jadi kita biasa diberi suntikan, tapi ini suntikan tak rasa. Jadi ada tak amalan-amalan yang boleh dibuat sebelum kita suntikan? Suntikan sebelum Jadi mungkin kena lihat banyak lihat tak, iaitu mungkin kurangkan aktiviti kalau kurangkan aktiviti, tapi dari segi suntikan tu tak ada masalah. So YB betul dia mention guru yang berisiko dijangka akan menerima suntikan vaksin sebelum sesi persekolahan bermula. Dan dijangka pengumuman telah dibuat secara umat. So adakah senarai ataupun maklum balas daripada guru-guru tersebut telah diserahkan kepada kementerian? Dah diserahkan, kita sedang teliti bagaimana kita dah melaksanakan sebab mungkin. So adakah melibatkan guru-guru di seluruh negara? YB?
55,000 ni mereka berada di seluruh negara, sebab bukan dari segi geografi tetapi dari segi sama ada mereka mempunyai co-mobility atau tidak. Okay, last one. Tapi kalau tak keberatan boleh update mengenai vaksin jenis lain yang mungkin sedang dalam perbincangan Johnson ke Johnson & Johnson masih dalam penilaian kita. Tidak lama lagi kita akan insyaAllah mendapatkan term sheet Johnson & Johnson. Yang lain masih lagi dalam penilaian NPRA. Tetapi saya dimaklumkan bahawa penilaian itu sedang berjalan dengan begitu pantas. Okay, thank you, terima kasih.